Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan Cikgu Diana dari Haifa Learning Center. Hari ini Cikgu nak sambung perbincangan tentang topik pengurusan kewangan matematik pengguna. So, kita tengok bentuk soalan yang seterusnya. So, jom kita tengok soalan sama-sama. Jadual di bawah menunjukkan pelan kewangan Cik Sarah. Okey, dekat sini dia dah bagi pendapatan dan perbelanjaan bulanan. Dia ada bagi gaji, pendapatan pasif, jumlah pendapatan bulanan, simpanan tetap, dana kecemasan dan seterusnya lah. Sekarang kita tengok soalan A, dia minta hitung nilai S, T, U dan V dalam jadual di atas. So, kita tengok S dululah. S ni adalah jumlah pendapatan bulanan. So, jumlah pendapatan bulanan ialah gaji bulanan dia campur dengan pendapatan pasif. Itu jumlah pendapatan bulanan. So, RM 3,700 tambah dengan 300. Jadi, kita akan dapat S nilai dia RM 4,000. Tu jawapan untuk S lah. Sekarang kita tengok pula T. Dia minta T. T ni apa benda? T ialah baki pendapatan. Jika dia letak baki pendapatan dekat sebelah sini dalam kumpulan bahagian gaji dan pendapatan, kita just tolak macam mana tahu? So T, cikgu buat warna lain. T sama dengan RM 4,000. So jumlah pendapatan tolak dengan kat sini apa yang kita maksudnya dia potong gaji. Apa yang dia buat? So, bila gaji nampak kurangan tu apa yang dia buat? Maksudnya. So tengok yang ni. RM 4,000 tolak dana kecemasan. Maksudnya dia simpan duit dia sebanyak RM 100 sebagai dana kecemasan. So RM 4,000 tolak RM100, kita akan dapat sebanyak RM 3,900. Itu adalah nilai bagi T. Okey. Sekarang kita tengok pula yang seterusnya. Dia minta nilai U. U ni ialah jumlah perbelanjaan tidak tetap bulanan. Jumlah perbelanjaan tidak tetap bulanan maksudnya jumlah tu kita boleh bertukar-tukar. Contohnya kalau kita pergi bercuti, bulan ni bercuti, bulan depan bercuti tak? Tak tentu lagi bercuti. So tu benda yang kita boleh tukar-tukar. Tengok apa benda yang kita boleh tukar-tukar. Dalam kes ni kita tengok pinjaman perumahan kita kena bayar tiap-tiap bulan lah. Ansuran kereta dah tentu kena bayar bulan-bulan. So ni tu namanya perbelanjaan tetap bulanan lah. Kalau perbelanjaan tidak tetap bulanan, tengok dia kata makanan dan minuman RM1,000 sebulan. Bil telefon 400. Melancong 600. Jadi U sama dengan RM 1,000 tambah 400 tambah 600. Jadi kita akan dapat RM 2,000 untuk perbelanjaan tidak tetap bulanan. Okey. Yang seterusnya. Kita tengok pula nilai V. V ialah pendapatan lebihan. Maksudnya kita tengok jumlah pendapatan dia yang tinggal. So ni 3,900. Tolak dengan perbelanjaan tetap. Dan tolak dengan perbelanjaan tidak tetap bulanan. So 3,900 tolak dengan perbelanjaan tetap bulanan ialah 1,900. Tolak dengan perbelanjaan tidak tetap iaitu 2,000. Yang ni yang kita dah kira tadi. Bila kita kira kita akan dapat baki dia kosong. Maksudnya dia dah tak ada lebihan pendapatan. Tu tak baguslah kalau tak ada lebihan pendapatan. Okey. Sekarang kita tengok C pula. A dah jawab, B dah jawab, C pula. Cik Sarah bercadang untuk membeli sebidang tanah. Okey, membeli sebidang tanah lot dengan harga RM 36,000. So kalau bahasa Inggeris ni ada salah type. So yang 36,000 kita ambil.
36,000 dalam tempoh 3 tahun. So, setahun kita tahu ada 12 bulan. Dan dia perlu simpan sebanyak 36,000 dalam masa 3 tahun. Sebab dia dah cakap dia nak beli dalam masa 3 tahun. So, macam mana kita nak buat? So, yang ni cikgu akan clearkan dulu. So, 36,000 ni kita bahagikan dengan selama 3 tahun. Dalam 3 tahun tu ada 12 bulan. So, cikgu terus buat macam ni lah. So, kalau pelajar kira semua, pelajar akan dapat Cik Sarah ni dia perlu kumpul sebulan sebanyak RM1,000. Sebulan dia kena kumpul sebanyak RM1,000. So, macam mana dia nak, berikan cadangan penambahbaikan untuk beliau mencapai matlamat tersebut. So, poin yang pertama. Macam mana dia boleh boleh menambah baik lagi dia punya pendapatan pelan kewangan dia. First, mungkin dia boleh kurangkan perbelanjaan dari segi yang melancong ni. Melancong ni. Takkanlah tiap-tiap bulan nak melancong kan. Mungkin dia boleh kontrol dia punya yang kan dia suka melancong. So, kita boleh kurangkan perbelanjaan untuk melancong. Itu poin pertama. Yang kedua, kita boleh Cik Sarah boleh kurangkan perbelanjaan bagi bil telefon. Mungkin dia boleh kurangkan jadi 200 ke ataupun 100 ke. Maksudnya dia ada call benda yang perlu dan penting saja. Yang ketiga, yang makanan dan minuman ni mungkin boleh kurangkan dengan cara dia memasak dan bawa bekal pergi kerja. Tu lebih jimat lah. Itu poin ketiga. Dan poin keempat, dia boleh buat kerja sampingan. Katakanlah dia tak boleh nak kurangkan makanan dan minum. So dia boleh buat side income, buat kerja sampingan untuk kumpul sebulan 1,000. So bila dapat kumpul sebulan 1,000 selama 3 tahun, maka dia boleh beli lot tanah lah. Jadi itu saja untuk hari ini. Kita akan berjumpa di lain waktu di minggu hadapan. Bye. Assalamualaikum.